Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni hadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah yang disampaikan kepada ruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para anbiya dan mursalin, sekalian para masyayikh khasnya kepada pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani, yang mana kita telah selesai pada bab yang ke-37 pada menerangkan tentang fadilat menyebutkan akan mati, ya. Maka kita sampai pada bab yang seterusnya itu bab 38. Jadi pada menyatakan kelebihan kubur dan segala huru-haranya. Al-babus samin wa salasun fi fadilatil qabri wa ahwalihi. Ya. Bab yang ke-38 pada menyatakan kelebihan kubur dan segala huru-haranya. Ya. Jadi hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya, iaitu sesudah kita mengingati tentang kelebihan mati. Ya. Mengingati tentang mati itu banyak kelebihannya, dapat memberikan keinsafan dan membuatkan kita bersedia mempersiapkan bekalan untuk kehidupan sesudah mati. Maka dalam bab yang ke-38 ini dinyatakan tentang fadilat kubur, iaitu tempat di mana jasad kita akan ditempatkan apabila kita mati. Ya. Tempat di mana jasad kita akan diletakkan, ya. Jadi kelebihan kubur, dan kubur juga ada huru-haranya, bukan sekadar kelebihan je. Kenapa? Kubur itu dia mungkin boleh menjadi suatu taman daripada taman-taman syurga, atau dia boleh menjadi suatu lembah daripada lembah-lembah neraka. Ya. Jadi dalam kehidupan kubur, ianya mengandungi kenikmatan pun ada, ya, azab pun ada. Yang ini permulaan kehidupan syurgawi itu, bagi orang-orang beriman, mereka akan dapat menikmatinya di dalam kubur. Ya. Dan azab-azab neraka Jahannam, ya,
juga akan turut dirasai oleh penghuni kubur yang kafir, yang berdosa, yang fajir di dalam kubur. Jadi bab yang ke-38 pada menyatakan kelebihan kubur dan segala haru-haranya, dan dikehendak dengan kubur itu tempat yang ada mayat padanya. Jadi yang dimaksudkan kubur itu adalah tempat di mana mayat berada padanya. Ya. Kalau setakat batu nisan yang ada dekat situ tapi mayat tak ada di situ, tak bolehlah kita nak kata kubur. Ya, mungkin sebagai tugu peringatan. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan kubur adalah tempat yang di mana mayat ada padanya. Ya. Dan dikehendaki dengan kubur itu tempat yang ada mayat padanya. Dan jikalau di dalam perut binatang, dan jikalau di dalam laut sekalipun. Jadi jikalau seseorang tu mati disebabkan dimakan oleh binatang buas, ya, ataupun mungkin disebabkan ditelan di jerung atau dan sebagainya, ya, ditelan di ular atau sebagainya, ya, maka itu juga akan menjadi secara istilahnya sebagai kubur bagi mereka. Dan jikalau di dalam laut sekalipun, ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru rawdatun, kubur itu satu kebun, min riyadil jannah, daripada beberapa kebun syurga. Ataupun hufratun min hufarin nar, atau kubur itu juga boleh menjadi satu lubang daripada beberapa lubang neraka. Ya. Itu dimaksudkan bahawa kubur itu dia boleh menjadi suatu taman ataupun kebun. Ya, daripada kebun-kebun syurga, daripada taman-taman syurga, atau ia juga boleh menjadi suatu lubang atau suatu lembah daripada lembah-lembah neraka. Ya. Jadi kubur akan menjadi kebun-kebun syurga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Manakala kubur akan menjadi suatu lembah daripada lembah-lembah neraka bagi orang-orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Ya. Kata Sya'rani, bermula syurga yang ada padanya Adam alaihissalam, dan yang dibukakan bagi orang mukmin akan tokohnya, ya, yang ia lihat kepadanya dan mengambil nikmat dengan barang yang di dalamnya, di dalam kuburnya, dan yang ada padanya segala ruh orang mukmin, bukannya syurga yang besar, hanya ialah syurga barzakh yang di atas Jabal Yaqut. Kerana syurga yang besar itu tiada masuk akan dia manusia melainkan kemudian daripada mati dan hisab dan lalu akan sirat. Dan tiada pula neraka yang dibukakan, maka bagi orang kafir akan tokohnya di dalam kuburnya, dan yang ada padanya segala arwah orang asi itu, bukannya neraka besar, hanya ia neraka barzakh, seperti mengatakan dia oleh Ahlul Kasyaf. Kemudian dikeluarkan manusia daripada keduanya kepada syurga yang besar dan kepada neraka yang besar. Jadi ini adalah qaul, perkataan daripada Imam Sya'rani, bahawa syurga yang ada padanya Adam
dan yang dibukakan bagi orang mukmin akan tokohnya yang ia lihat kepadanya dan mengambil nikmat dengan barang yang di dalamnya. Yakni hal keadaan Nabi Adam alaihi salam sekarang ni sesudah baginda wafat, ya. Jadi orang-orang yang beriman akan ditempatkan dalam taman-taman syurga. Ruh orang-orang beriman, apatah lagi ruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi mereka akan mendapat nikmat di dalam kubur. Dan orang-orang mukmin yang menerima, memperolehi nikmat di dalam kubur itu, yang diibaratkan sebagai suatu taman daripada taman-taman syurga itu, ianya bukanlah syurga yang besar, ianya bukanlah syurga yang sebenar sebagaimana yang terdapat dalam kehidupan akhirat, yakni sesudah seseorang itu menempuh perhisaban dan setelah menempuh titian sirat. Ya. Selepas perhisaban dan menempuh titian sirat itu, kita akan sama ada dimasukkan ke dalam syurga yang sebenar ataupun neraka yang sebenar. Itulah yang dimasukkan sebagai syurga besar ataupun neraka yang besar. Ya. Sebaliknya, syurga dan neraka yang dialami oleh ahli kubur itu, yakni pengalaman merasai sebahagian daripada nikmat syurga, ya, Raudatun min riyadil jannah, ataupun mengalami azab siksaan suatu lembah daripada lembah-lembah neraka, ianya adalah bersifat kecil, yakni sementara. Kenapa? Apabila berlakunya hari kiamat, semua roh-roh itu akan mengalami hari kebangkitan semula. Ya? Dan mereka akan diperhisabkan. Jadi menurut kata Imam Asy'arani, syurga dan neraka yang dialami oleh ahli-ahli kubur itu adalah yang bersifat kecil, ya, bukan yang besar ataupun bukan syurga neraka yang sebenar. Ianya adalah syurga dan neraka yang bersifat barzakh, ini di alam barzakh. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli-ahli kasyaf, ini orang-orang yang telah terbuka hijab mereka tentang ahwal-ahwal rohaniah ini. Ya, dan ahwal-ahwal barzakhiyah ini. Namun menurut kata Syekh Suhaimi dan yang muktamadnya, keduanya itulah syurga yang besar dan neraka yang besar. Dan kalam Sya'rani itu menyalahi bagi zahir Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Namun menurut kata Syekh Suhaimi, dan ini adalah qaul yang mu'tamad, bahawa apa yang dialami oleh ahli kubur itu sama ada berupa azab syurga, azab neraka ataupun kenikmatan syurga, ianya adalah yang besar juga. Ya. Dan menurut kata Syekh Suhaimi, kata-kata Imam Sya'rani itu, yang mana di dalam kubur itu hanyalah syurga kecil, ini adalah menyalahi bagi nas zahir Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Demikianlah menurut perbahasan para ulama. Kerana apa? Tentang perkara roh ni kita tak tahu sangat sebenarnya. Ya? Bagaimana Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya? Dan mereka akan bertanya datang kepadamu, Muhammad bertanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya. Ini pendeta-pendeta Yahudi, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang persoalan ruh. Lalu Allah Taala berfirman apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah hai Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanku, amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi, dan tidaklah kamu diberikan ilmu pengetahuan illa qalila, melainkan hanya sedikit saja. Ini pengetahuan kamu tentang hakikat roh itu hanyalah sedikit. Ya. Jadi roh ni sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama, ya, ianya adalah bersifat hadis, yakni diciptakan. Ya, ada permulaan baginya. Ya, kerana ada yang berpendapat mengatakan roh itu adalah bersifat qadim. Ya.
Namun kaul itu adalah terbatal. Kenapa? Roh adalah diciptakan. Ya. Ada permulaan baginya. Maka roh bukanlah bersifat qadim. Ianya adalah bersifat hadis, bersifat baharu, yang diciptakan. Inilah menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan roh ini adalah suatu kewujudan. Ya, ini adalah suatu yang mawjud, satu yang wujud, yang ada, namun bersifat arzi. Ya, bukanlah wujud yang hakiki, kerana Allah Ta'ala wujud yang hakiki, tidak memerlukan tempat. Namun roh adalah wujud yang arzi. Ya. Ini menurut pendapat para mufassirin. Ya. Kerana roh mengambil tempat, ya, memerlukan tubuh badan. Dan roh adalah amar urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya telah bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, inilah menurut pandangan para mufassirin. Dan berkenaan roh ini terdapat banyak pendapat-pendapat yang berbeza antara satu sama lain. Menurut kata Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Furu' Al-Masail, ya, ada terdapat lebih daripada 1000 pendapat berkenaan roh ni. Ya, masing-masing, ya, orang-orang yang berilmu, ada yang daripada penyataan pendapat-pendapat para mutakallimin, para mufassirin, ya, para ahli falsafah, para ahli sufiah, masing-masing mempunyai pandangan-pandangan pendapat yang berbeza-beza berkenaan roh. Ya. Namun jumhur mutakallimin mengatakan roh ni adalah suatu jisim yang halus, ini jisim yang latif, ya, yang meresap ke seluruh tubuh badan kita ni. Ini roh tu dia meresap pada seluruh jasad badan manusia ni. Jadi roh adalah suatu arab, ya, yang wujud dalam badan manusia, ya. Dan dia boleh keluar, boleh masuk, boleh keluar, ya, untuk menjadi hidup. Ini bila ruh tu dimasukkan, wa nafakhtum fihi min ruhi, yani Allah Taala bila ditiupkan ruh tu kepada janin tu, maka ianya menjadi hidup. Ya. Jadi ruh tu boleh dimasukkan dan boleh dikeluarkan. Ini apabila dicabut ruh tu, maka kita pun meninggal dunia, mati. Ya. Jadi atas sebab itu roh ni disebabkan dia berpindah, boleh berpindah dari satu tempat ke satu tempat, ya, boleh keluar masuk, maka ini adalah bersifat hadis. Ya. Jadi menurut kata Syekh Suhrawardi, roh adalah bersifat hadis. Kenapa dia boleh naik turun, ya, pergi datang, ya, dan keluar masuk dalam tubuh badan dan sebagainya. Ya. Namun menurut pandangan ahli-ahli falsafah, ya, roh bukan jisim dan bukan arab. Ini menurut pandangan golongan falsafah dan sebahagian ahli-ahli sufiah. Ya. Mereka mengatakan bahawa roh ni dia adalah jenis jauhar yang tersendiri, yang berdiri sendiri, yang tidak boleh dibahagi-bahagikan. Ya. Itu jauhar fard. Ya. Dan roh ini tidak mengambil tempat untuk menetap. Namun dia ada berhubung kait dengan tubuh badan. Ya. Jadi roh tu bukan dalam tubuh badan. Ya, ini menurut pandangan ahli-ahli falsafah dan sebahagian golongan sufiah. Ya. Jadi roh tu dia tidak bertempat dalam tubuh badan, namun roh tu mempunyai takluk dengan tubuh badan. Ya. Jadi hakikat roh itu bukannya di dalam tubuh badan, ia adalah menurut setengah pendapat, ya, para ahli sufi, ya, hakikat roh itu maknanya dia mempunyai takluk dengan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu menurut berbagai-bagai pendapat-pendapat berkenaan roh. Ya. Namun yang pastinya, kata setengah ulama, aku lihat akan Asim pada tidurku, kemudian daripada matinya 2 tahun, maka aku kata, tiadakah engkau sudah mati? Katanya, bahkan kataku, di mana? Maka di mana engkau? Katanya, adalah aku demi Allah di dalam satu kebun daripada kebun syurga. Aku serta jemaah daripada sahabatku berhimpun kami tiap-tiap malam Jumaat dan paginya kepada Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Maka sampaikan kami segala khabar kamu
Maka kataku segala jisim kamu dan segala roh kamu berkata ia haihata. Ya ini telah jauh bahawa ada kami dengan jisim. Telah binasa segala jisim kami dan hanya berjumpa roh dengan roh. Maka kataku, adakah mengetahui kamu dengan ziarah kami akan kamu? Katanya, kami ketahui dengan dia pada petang Jumaat dan pada hari Jumaat sekalanya dan pada hari Sabtu hingga naik matahari. Kataku, betapa demikian itu, tiada segala hari yang lain. Katanya kerana kelebihan dan kebesaran hari Jumaat. Yani roh itu tetap mempunyai kesedaran. Ya, apabila sesudah meninggal dunia, roh itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan kesedarannya. Ya. Maka dia dapat berkata-kata antara satu sama lain dengan roh-roh yang di dalam alam barzakh tu. Ya. Kemudian mereka akan dapat melihat juga. Ya. Allah akan mengembalikan penglihatan mereka dan mereka akan dapat mendengar. Ya. Percakapan antara satu sama lain. Dan mereka, Allah Ta'ala akan kembalikan juga pengetahuan mereka. Iaitu apabila, sebagaimana riwayat kisah tadi, tentang apabila seseorang itu meninggal dunia, roh mereka itu masuk ke dalam alam barzakh, maka roh-roh yang lain akan bertanya kepada roh tersebut. Bagaimana hal keadaan mereka yang sedang hidup tu, ya, ahli keluarga dia. Ya. Maka apabila dia mengetahui tentang hal keadaan sekulan-sekulan, maka roh tu pun akan memberitahulah kepada penghuni barzakh, alam barzakh tu, keadaan dia sekian, ya, baik ke, sihat ke, tak sihat ke. Ya. Jadi, roh hidup di alam barzakh, ya. Dan mereka akan berhimpun, bertemu antara satu sama lain, ziarah menziarahi. Khasnya pada tiap-tiap malam Jumaat. Ya. Kerana itu kita dianjurkan supaya menziarahi kubur-kubur orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, ya. Khasnya kedua ibu bapa kita, ya. Supaya kenapa mereka mengetahui, mereka dapat mengetahui siapa yang datang menziarahi mereka, ya. Dan mereka juga boleh menziarahi antara satu sama lain. Dan kalau mereka dengan izin Allah Ta'ala mereka nak menziarahi kita yang hidup di dunia pun, itu tidak mustahil, ya. Jadi itu ahwal ruh ni di luar jangkauan akal fikiran kita, ya. Kerana itu Allah Ta'ala firman apa? Apabila mereka bertanya kamu tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku. Ya. Jadi apabila seseorang mukmin itu di dalam kubur, maka apabila ditanam akan hamba yang mukmin, berkata kubur itu baginya, marhaban wa ahlan. Yakni kubur akan menyambut kematian seorang yang beriman itu dengan sambutan yang mesra. Adalah engkau terlebih kasih orang yang berjalan di atas belakangku kepadaku. Yakni seseorang yang beriman dan beramal soleh, bumi itu meraihkan kedatangannya, ya, ke dalam perut bumi itu, ya, untuk dikebumikan. Maka diluaskan kubur baginya sepenglihatan mata. Yakni diluaskan kuburnya itu sejauh mata memandang, lapang jadinya. Tidak lagi menjadi sempit. Dan dibukakan baginya akan pintu syurga. Ini laluannya untuk menuju ke syurga tu Allah Subhanahu Wa Taala telah bukakan. Namun bagi orang-orang yang kafir dan yang fajir, yakni orang yang fasik, yang melakukan dosa maksiat, tidak bertaubat kepada Allah Taala, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka kubur akan berkata apa? La marhaban wala ahlan. Ini tidak diraihkan kedatangan hamba yang kafir tersebut masuk ke dalam perut kubur. Kubur berkata apa? Adalah engkau terlebih benci orang yang berjalan di atas belakangku kepadaku. Yakni di kalangan manusia-manusia yang berjalan atas muka bumi ini, orang yang kafir itu adalah makhluk yang
paling dibencinya. Maka dipicikkan, disempitkan kubur atasnya hingga termasuk masuk tulang lambungnya. Jadi apabila dimasukkan ke dalam kubur, kubur akan terus menghimpitnya, ya, sehingga termasuk masuk tulang lambungnya, ini tulang rusuk tu akan berceragah antara sesama lain, ya. Sehingga apa adalah Nabi SAW mengisyarat dengan jarinya dengan memasukkan setengah akan setengahnya. Jadi Nabi SAW mengisyaratkan, ya, jadi tulang rusuk kita ni kan dia berlapis-lapis macam jari tu, ya. Maka berceragah antara satu sama lain. Dan sabdanya dikerasi baginya 99 ular. Ya, ini akan datang 99 ekor ular daripada dalam kubur tadi, ya. Jikalau bahawasanya satu ular daripadanya menghembuskan nafasnya pada bumi, nescaya tiada tambah suatu selama tinggal dunia. Ini akan habis segala apa yang ada atas muka bumi ni. Kalau satu ekor je, seekor ular tadi tu hembuskan nafasnya kepada bumi, ya, begitu sekali bisanya. Namun yang datang ni 99 ekor ular, ya, akan menyengatnya, ya, maka menggigit segala ular itu akan dia hingga hari kiamat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kafir, ya. Dan telah meriwayat oleh Abu Ya'la dan Tabrani dan Ibnu Abi Dunya dan Abu Nuaim daripada Abi Al-Hajjaj As-Samali, katanya, sabdanya Nabi SAW berkata kubur bagi mayat tatkala dihantarkan dia padanya, sayang engkau hai anak Adam, apalah yang menipu daya akan dikau dengan daku? Tiadakah engkau ketahui bahawasanya aku rumah fitnah dan rumah kelam dan rumah seorang diri dan rumah ulat? Apalah yang menipu daya akan dikau dengan daku tatkala adalah kamu lalu dengan daku berlenggang-lenggang? Maka jika adalah orang itu orang bahagia, ini jikalau orang yang ditentukan sebagai beriman, beramal soleh, mendapat keselamatan di sisi Allah Ta'ala, dijawabnya dan berkata ia, adakah engkau lihat jika ada aku menyuruh dengan ma'ruf dan menegah yang mungkar? Maka berkata kubur, bahawasanya aku tiba-tiba berpaling atasnya hijau dan kembali tubuhnya nur dan dinaikkan ruhnya kepada Allah Ta'ala. Jadi ini adalah suatu kelebihan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang menjalankan, yang melaksanakan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar, ya. Jadi dia akan terselamat daripada azab kesengsaraan dalam kubur, ya. Dia akan terselamat daripada fitnah dan tipu daya di dalam kubur, ya. Dan riwayat daripada Jabir katanya bahawasanya adalah bagi kubur itu lidahnya yang berkata-kata ia dengannya, ya. Ini kubur itu apabila orang beriman nak dimasukkan jenazahnya ke dalam kubur tu, kubur menyambut dengan perasaan gembira, ya. Namun bagi orang-orang yang kafir, kubur akan mencela dan tiada sambutan meraihkan kehadirannya, ya. Dan riwayat daripada Jabir katanya bahawasanya adalah bagi kubur itu lidahnya yang berkata-kata ia dengan dia, ya. Ini lidah kubur itu berkata-kata apabila datangnya orang beriman, ya, dimasukkan kepadanya, maka dia akan mengucapkan marhaban wa ahlan. Namun bagi orang-orang kafir, la marhaban wala ahlan. Dan mengenai siksaan dalam kubur dan bersalah-salahan manusia pada siksa kubur, ya. Tentang siksa di dalam kubur ini
setengahnya orang yang dipukul akan dia oleh mungkar dan nakir hingga tenggelam kepada bumi yang ketujuh. Maka dilontar akan dia oleh bumi kepada kuburnya. Kemudian dipukul akan dia pula. Yakni azab seksa di dalam kubur itu bukan satu jenis. Dia ada berbagai-bagai jenis. Ya, ada berbagai-bagai bentuk siksaan di dalam kubur nanti. Ya. Ada setengahnya sebagaimana dinyatakan tadi, mungkar dan nakir datang, dipukulnya hingga tenggelam ke dalam bumi yang ketujuh. Ya. Kemudian akan dilontar dia ke bumi, kepada bumi kuburnya semula, kemudian dipukul dia masuk sampai ke bumi yang ketujuh, kemudian dicongkel balik sampai ke bumi atas, ya. Begitulah seterusnya. Dan setengahnya pula ada yang dijadikan amal-amalnya waktu dia hidup di dunia itu sebagai anjing yang menggigit akan dia. Ini amal-amal itu mendatangkan mudarat kepadanya, ya. Allah Ta'ala akan jadikan dalam bentuk anjing yang menggigit akan dia hingga hari kiamat. Siapa mereka itu? Iaitu orang-orang daripada kalangan Khawarij, ya. Khawarij yang keluar daripada jemaah kaum muslimin. Ya. Dan setengahnya orang yang dijadikan amalnya sebagai babi. Ini amal-amal perbuatannya waktu dia hidup di dunia itu, ya, menyebabkan dia berubah bentuk dalam rupa babi yang akan menyeksa akan dia. Siapa mereka itu? Iaitu orang yang syak pada perkataan ulama radhiyallahu anhum. Jadi orang yang ada sangkaan yang buruk, ya, kepada para alim ulama, khasnya para ulama salafus soleh, ya, ulama-ulama daripada kalangan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Maka mereka yang mempunyai sangkaan-sangkaan yang buruk sebagaimana golongan-golongan orang-orang yang ghair muqallidin, yang tidak mau bertaklid kepada mana-mana imam, yang tidak mau bertaklid kepada mana-mana mazhab dengan meletakkan sangkaan-sangkaan yang buruk, ya, kepada imam-imam mazhab. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mengandungi mempunyai syak terhadap perkataan para ulama radhiyallahu anhum, yang mana akan menyebabkan amal-amal perbuatan mereka itu akan dijadikan dalam bentuk rupa babi yang akan menyeksa mereka dalam kubur, ya. Jadi itulah hal keadaan bagi mereka yang mencela ulama, ataupun mempunyai perasaan syak wasangka terhadap ulama, apatah lagi mencela, ya. Kata Syekh Abdul Salam dan Suhaimi rahimahullah ta'ala, dan yang kena seksa itu tubuhnya dan rohnya keduanya. Kerana riwayat bahawasanya berbantah-bantah roh dan jasad pada hari kiamat. Maka berkata roh pada jasad, engkau yang berbuat begini. Dan berkata jasad baginya, engkau yang menyuruh dan menghiasi. Dan berkata roh adalah aku seperti angin. Jika tiada engkau, tiada aku kuasa akan berbuat sesuatu. Dan berkata jasad, adalah aku seperti batang kayu yang tercampak, tiada kuasa bergerak tangan dan kaki jika tiada engkau padaku. Ayat ini, roh dengan jasad tu berbantah-bantahan antara satu sama lain pada hari kiamat nanti, ya. Berbantah-bantahan roh dan jasad pada hari kiamat, ya. Ayat ini apabila telah disabitkan sesuatu kesalahan, ya, maka roh berkata pada jasad, engkau lah yang buat begini-begini. Ini jasad, ya. Namun jasad jawab balik kata apa? Engkau yang suruh, engkau yang ada niat ni semua, ya. Engkau yang ada keinginan-keinginan tu semua, ya. Engkau yang kata kalau buat ni dapat ni, faedah itu, faedah ini. Jadi engkau yang menyuruh dan menghiasi, ya. Roh pula jawab balik, dia kata, adalah aku seperti angin, jika tiada engkau, tiada aku kuasa akan berbuat sesuatu. Yang ini berbantah-bantahan antara roh dengan jasad ni, ya. Saling tuduh-menuduh, ya, apabila dah disabitkan kesalahan, ya. Maka bagaimana menyelesaikan hal keadaan itu? Kemudian dibangkit Allah akan satu malaikat menghukumkan antara keduanya. Yang ini Allah Ta'ala utuskan
seorang malaikat untuk membuat penghakiman antara roh dan jasad tadi. Maka berkata ia bagi keduanya. Ini malaikat tu berkhitab kepada roh dan jasad tadi. Adalah seumpama kedua kamu seperti seorang yang maq'ad, yakni tepuk yang melihat, dan seorang lagi buta, tiada melihat. Maka masuk keduanya ke dalam kebun. Maka berkata yang tepuk yang boleh melihat itu, aku lihat ada di sana buah kayu, tetapi tiada sampai aku kepadanya. Maka berkata yang buta yang tak boleh melihat pula, naik olehmu atasku. Jadi perumpamaannya malaikat tu bagi tahu. Jadi malaikat tu dia nak buat penghakiman atas roh dan jasad tadi. Malaikat tu bagi perumpamaan. Perumpamaan kamu ni, roh dan jasad ni macam ibarat dua orang. Seorang celik, seorang buta. Ya. Yang celik itu dia nampak ada buah kayu, tapi tak boleh nak sampai sebab tinggi, buah tu tinggi. Jadi yang buta tu kata, kau naiklah atas aku. Ya, kau panjat atas aku, nanti kau bolehlah ambil capai buah tu. Ya. Maka naik ia atasnya, maka mencapai ia akan buah kayu tu. Jadi yang celik tu dia panjat atas orang yang buta tadi tu, dia dapatlah mencapai buah kayu tu. Maka siapa yang mengambilnya? Kamu atau ia? Maka berjawab-jawablah keduanya. Jadi apabila ditanya siapa yang mengambil? Ya. Maka berjawab-jawablah keduanya. Maka berkata malaikat itu bagi keduanya, telah menghukum oleh kedua kamu atas diri kamu, yakni bahawasanya jasad seperti binatang bagi roh, dan roh itu yang menunggang akan dia. Yakni roh dan jasad itu ibarat orang buta dengan orang celik tadi. Ya, yang buta dengan celik tadi sama-sama berpakat nak mengambil buah tadi tu, walaupun yang buta tu dia tak pegang buah tu, tapi dia sama-sama, ya, dengan yang celik tadi nak mendapatkan buah tadi. Maka begitulah juga roh dengan jasad tadi tu. Seorang berkeinginan dan seorang yang lagi melaksanakan. Maka adalah yang kena siksa dan yang dapat nikmat itu roh dan jasad keduanya. Yang yang akan mengalami siksaan di dalam alam kubur, di alam-alam barzakh, dalam kehidupan akhirat itu roh dan jasad. Ya, begitulah juga azab, siksa di dalam kubur dan di dalam neraka itu adalah dirasai oleh roh dan jasad. Bersalahan bagi setengah ulama mengatakan azab dan nikmat itu tertentu bagi jasad dua. Yakni ada sebahagian ulama berpendapat, mereka mengatakan bahawa azab dan nikmat yang dirasai sesudah mati itu hanya tertentu bagi jasad jua, dan tiada disyaratkan bahawa kembalikan roh kepadanya. Yakni tidak disyaratkan kembali roh pada jasad itu untuk dia merasai azab ataupun nikmat di dalam kubur. Dan hanya dijadikan Allah padanya pendapat dan perasa sekira-kira dapat mengetahui dan merasa lazat dan pedih. Ini adalah pendapat sebahagian ulama, ya. Yakni yang menerima azab dan nikmat dalam alam barzakh itu adalah jasad, ya, bukannya roh. Namun maka ditolakkan dia oleh setengah ulama, yakni sebahagian ulama lain menolak pendapat tersebut dengan bahawasanya perkataan itu fasid. Yakni kenyataannya sedemikian adalah salah, tidak dapat diterima. Kerana bahawasanya merasai pedih azab siksaan dalam kubur itu, ya, dan dapat mengetahui itu sesungguhnya ada ia pada adatnya pada yang hidup, dan tiada hidup pada adat melainkan dengan roh. Jadi pengetahuan yang Allah Ta'ala kembalikan di dalam kubur apabila seorang itu berada di alam barzakh itu, ya, Allah kembalikan pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya itu, ya, pada adatnya kepada jasad yang hidup. Kalau jasad tu mati, buat apa nak bagi pendengaran? Ya, ada pendengaran pun tak boleh nak bermanfaat. Ya,
ada penglihatan pun tak boleh nak melihat kalau tak hidup. Ya. Jadi ada pada adatnya perasaan, pengetahuan ataupun dapat mendengar, melihat, berkata-kata itu pada adatnya adalah bagi zat yang hidup. Ini bagi sesuatu yang hidup. Ya. Dan bagi makhluk ni secara adatnya tiada dapat ia hidup melainkan dengan roh. Ya. Namun bagi Allah Ta'ala zat yang hidup, maha hidup, dia tak sama macam kita ni. Makhluk kita hidup ni perlu pada roh. Ya. Allah Ta'ala dia hidup, dia tidak perlukan roh. Ya. Kerana Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis, dia bukannya seperti hal keadaan makhluk ni. Ya. Dan kata Yafi'i, siksa dan nikmat itu bagi roh dan jasad sekali. Jika datang roh kepada jasad dan jika tiada, maka tertentu dengan roh jua hingga dibangkitkan. Ya. Ini siksaan di dalam kubur, di alam barzakh itu, ataupun nikmat di dalam kubur itu akan dinikmati ataupun dirasai oleh roh dan jasad. Ya. Kedua-duanya sekali. Jika roh datang kepada jasad, ini jika roh tu dikembalikan kepada jasad, maka roh dan jasad tu akan merasai lah. Ya. Sebab apa? Apabila kita meninggal dunia dalam kubur tu, roh akan dikembalikan untuk menjawab persoalan mungkar dan nakir. Ya. Maka dia akan merasai, roh dan jasad itu akan merasai, ya, nikmat ataupun azab dalam kubur. Dan tiada disyaratkan bahawa kembalikan roh kepadanya dan hanya dijadikan Allah padanya pendapat dan perasa. Ya, ini kata Yafi'i. Maka tertentu dengan roh jua hingga dibangkitkan. Ini jikalau roh tu tidak dikembalikan kepada jasad, maka siksa dan nikmat tu hanya akan dirasai oleh roh. Namun jikalau roh itu dikembalikan kepada jasad, maka roh dan jasad itu akan merasai siksa dan nikmat itu. Jadi adapun kemudian daripada dibangkitkan, maka bersekutu keduanya di dalam nikmat dan siksa dengan ijma' ulama. Ini apabila hari kebangkitan kelak, ya, maka semuanya akan mengalami dengan tubuh dan roh. Ya. Ini setiap manusia akan mengalami sama ada azab ataupun siksaan, kesusahan, keperitan di padang mahsyar ketika dibangkitkan, semuanya akan dirasai dengan tubuh, badan dan roh, ya, dengan jasad dan roh. Dan sabda Nabi SAW, al-mu'minu fi qabrihi rawdatun khadra'u wa yuwassa'u lahu qabruhu 70 zira'an wa yudhi'u hatta yakuna kal qamari lailatal badri. Bermula orang mukmin di dalam kuburnya, al-mu'minu fi qabrihi, ya, rawdatun khadra'u, di dalam kebun hijau, ya, di dalam kebun yang hijau. Jadi orang mukmin di dalam kubur itu hal keadaannya seperti di dalam kebun yang hijau, kebun yang subur lah, ya, dan diluaskan baginya, ya, seperti kebun yang luas, yang hijau. Luasannya 70 hasta, ya, wa yuwassa'u lahu qabruhu 70 zira'an, dan diluaskan baginya akan kuburnya 70 hasta, dan menerang ia hingga ada ia seperti bulan penuh purnama. Wa yudhi'u hatta yakuna kal qamri lailatal badri. Ini terang benderang dalam kubur itu, tidak gelap, ya, tidak gelap gelemat, ya. Ini bagi orang-orang yang beriman. Kalau tak diiman, kubur tu akan jadi gelap sempit baginya. Dan tersebut di dalam Ihya, kata Malik bin Anas radhiyallahu anhu, telah sampai akan daku bahawasanya segala roh orang mukmin itu dilepaskan dia pergi kepada barang tempat yang kehendaknya. Dan sabda Nabi alaihi salam, "Law anna bani Adam an alimu azab al-qabri ma nafa'ahumul 'aishu fid dunya fata'awwadhu billahi al-karim min azab al-qabri al-waqim." Jikalau bahawasanya segala anak Adam mengetahui mereka itu akan azab kubur, nescaya tiada memberi manfaat akan mereka itu kehidupan pada dunia.
maka minta berlindung oleh kamu dengan Allah Al-Karim daripada siksa kubur yang sangat berat. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada ahwal-ahwal kubur, ya. InsyaAllah nanti kita akan sambung, ya, tentang hal keadaan kubur, azab siksa ataupun nikmat-nikmat yang diperolehi oleh orang yang beriman di dalam kubur, ya. Kerana kubur adalah merupakan satu taman daripada taman-taman syurga dan boleh jadi menjadi satu lembah daripada lembah-lembah neraka bagi orang-orang yang berdosa, ya, dan orang-orang yang kafir. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan keimanan kita supaya kita sentiasa terpelihara keimanan kita dan kita mati dalam keadaan beriman, ya. Mudah-mudahan kita selamat daripada segala fitnah dan azab sengsara dalam kubur, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar ni dapat kita ambil pengajaran, dapat kita ambil iktibar untuk kita amalkan, buat persediaan untuk menghadapi kematian, ya, untuk kita sama-sama peringatkan antara satu sama lain kepada ahli keluarga kita dan saudara mara kita, ya. Dan sentiasa kita buat persediaan, ya, dengan amal-amal soleh di samping kita dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, membuat persediaan perkara yang ma'ruf dan meninggalkan segala kemungkaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keselamatan kita dalam kubur, insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.